A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan jawatankuasa penggerak aktiviti masjid, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan dan semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi mengikuti majlis ilmu dengan topik keluarga bahagia titian ke syurga. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tengok ya, pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, suami isteri mesti seiringan, barulah hidup bahagia selalu. Datang dari padang keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam mana nak bahagia suami isteri kalau asyik berpatah haram? Kicau-kicau tiung batu, hinggap sekejap di dahan mati. Suami isteri perlu bersatu, barulah dapat tautkan hati. Datang Melaka kena pantun kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila bercerita tentang keluarga ini, sebenarnya kita lihat betapa sesiapa sahaja yang mendirikan rumah tangga ingin berkahwin, maka sudah tentunya mengharapkan keluarga yang baru dibina itu akan mendapatkan ketenangan, sakinah, cinta dan kasih sayang mawaddah, dan juga belas kasih, iaitu warahmah sesama pasangannya. Rumah tangga yang bahagia memang dambaan semua orang. Tak ada siapa pun aku kahwin ni dapat seminggu jadilah, tak ada. Ada kahwin aku nak jadi kawan, kahwin sebulan je. Tak. Kebanyakannya semua nak bahagia dunia akhirat. Tetapi jarang kita jumpa orang yang kahwin tu seronok lepas kahwin. Kebanyakannya seronok sebelum kahwin. Kalau perasan aku nak kahwin, tak lama lagi nak kahwin ni. Kita jemput kan? Seronok sebelum kahwin. Lepas kahwin kalau tanya macam mana kahwin, okey lah, dia jawab, boleh lah. 10 tahun kahwin, dia kata azab aku duduk orang tua ni. Dia kata dah mula ayat macam tu kan. Jadi itu sebab kita tengok dambaan semua orang, semua mendambakan rumah tangga yang bahagia. Disebabkan kebahagiaan rumah tangga bukanlah satu perkara yang datang tiba-tiba, tapi dia merupakan satu proses yang memerlukan usaha yang berterusan. Islam sendiri memerintahkan agar manusia yang bernikah hendaklah menguruskan keluarganya. Kita kena uruskan keluarga, bermula daripada mula-mula kita nak membina rumah tangga. Tapi apakah cabaran dia? Sebelum nak cerita pasal syurga kan, apakah cabarannya? Kalau tengok cabaran rumah tangga hari ini, yang pertamanya pembentukan keluarga sendiri dah mencabar. Nak membina keluarga sendiri dah mencabar. Kalau kita tengok apa yang dah Allah Ta'ala bagi tahu kita, ya? Allah Ta'ala bagi tahu kita dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala beritahu, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri.
itu memang dah jenis kita dah tak ada, it's not my type lah, tak ada. Memang dah pasangan tu jenis kita dah, supaya kamu merasa cenderung, yakni tenteram, sakinah kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, mawaddah warahmah. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Tapi macam yang saya sebut tadi, ujiannya sangat besar pada hari ini. Nak mencipta syurga, kita kena tahu juga syurga tu macam mana. Syurga tu dalam bahasa Jawanya paradise. Macam itulah kan. Dalam bahasa apa? Syurga lah, syurga. Anak terasa macam mana dalam syurga lah kan, kata Piramlian. Tapi macam mana syurga? Digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, ada beberapa orang masuk ke dalam syurga. Maka terkejutlah dia bila melihat kecantikan, keindahannya, singgahsana, makanan-makanan, buah-buahan yang lazat dan enak, singgahsana permaidani indah, sungainya yang mengalir berwarna-warni, air sungai itu boleh diminum dan boleh dimandi, nampak sangat nyaman sekali. Dan pada ketika itulah terdengar suara Allah memerintahkan malaikat. Ini dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Allah memerintahkan malaikat, kau bukakan tabir ini supaya mereka dapat memandang kepada wajahku. Allah Ta'ala suruh. Dan bila sebut macam tu, maka malaikat menjawab, ya Allah, mana mungkin kami boleh membuka tabir ini kepada mereka dengan tahap mereka ini derhaka kepada kamu, ya Allah, ketika di atas dunia. Maka Allah bagi tahu, bukakanlah tabir ini kerana mereka semua ini pernah di atas dunia dahulu menangis kerana aku. Ini soalan bocor. Menangis kerana Allah ada peluang masuk syurga, ya, tapi itu bukan tajuk dia. Tajuk dia menangis kerana Allah tu next time, kena panggil lagi, confirm. Jadi menangis kerana aku, dia pernah menangis kerana aku atas dunia. Jadi malaikat pun buka lah tabir. Bila malaikat buka tabir, ke semua mereka ni terus bersujud kepada Allah. Allah beritahu, mengapakah kamu semua, kalian semua bersujud, sedangkan di sini bukan tempat beramal dan bukan tempat bersujud. Allah Ta'ala beritahu. Dekat syurga tak ada siapa tanya zuhur dah masuk dulu. Dekat sana tak payah nak ibadah, tak payah nak apa. Itu tempat kita dah berjaya bahagia dunia akhirat. Tak perlu lagi dah nak semayang kat sana, kan? Jadi Allah Ta'ala tanya, di sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat bersujud, apakah kamu tidak rela kepada aku? Allah Ta'ala tanya. Maka dia semua jawab, ya Allah, mana mungkin kami rela kepada kamu, mana mungkin kami, ya Allah, dengan tahap kau menyediakan kepada kami sesuatu yang tak pernah terlihat dari mata, tak pernah terdengar kat telinga, dan tak pernah terdetik dekat hati. Maknanya syurga ni tak ada siapa boleh apa kata orang Melaka semua tu, tak boleh describe. Tergambar nampak bersama taman, kan? Cantiknya lah, jangan risau, syurga lebih lagi cantik lagi. Macam itulah gambaran dia. Jadi kita nak jadikan rumah tangga kita ni syurga. Syurga ni antaranya apa? Terbayang ada. Terbayang makanan ada. Jadi makna kata pek lah, kan? Kau dapat. Ni cerita ni kalau boleh. Tapi memang kita ni, kita sudah tentunya terbatas. Apa cabaran pembentukan keluarga? Pertama, nak bina keluarga ada banyak masalah, kata. Yang pertama, duit tak ada. Nak bina keluarga dengan sistem riba untuk bina keluarga. Satu. Tu yang jadi kadang-kadang kita cuba cek kali berapa ramai. Yang kedua, keadaan ini cabaran ni, kita cerita cabaran. Dan begitu juga ikhtilat sebelum perkahwinan tak jaga. Cabaran sekarang lebih 50% pasangan yang kahwin kebanyakannya dah tak
Kan? Dan begitu juga kekurangannya, cabarannya apa? Ilmu. Nak membina rumah tangga, ilmu tak ada. Orang dulu cukup pentingkan anak dia mesti ada ilmu. Masak macam mana, layan suami macam mana, hormat ke orang tua macam mana, adab macam mana, semua dah diajar. Masak air macam mana, kosong. Bismillah. Tapi itu pengajaran pertama, kena syukur. Kosong pun kosong lah, kan? Jadi makna kata itu adalah cabaran. Tetapi ada tak disebut oleh Nabi? Ada. Nabi bagi pula garis panduan. Nabi bagi garis panduan, kalau nak kahwin ni mestilah lihat kepada 4 perkara. Pertama, tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia, ketampanan dia. Kan, sebab apa? Sebab nak hidup dengan dia bukan sehari dua. Kalau hari pertama lagi muka tak boleh belak, aduh hai, ini ke muka bini aku, aduh balo. Dia cakap tu, yang lelaki tu perasan dia handsome, dia tak tahu yang bini pun daripada tadi nak muntah tengok muka dia. Macam tu lah kan. Jadi cantik ke orang ni, tak cantik ke orang tu. Suka betul aku tengok lelaki tu. Aduh hai, gigi jarang, tapi dia suka. Ciri-ciri dia memang suka lelaki yang gigi jarang. Sebab bila gigi jarang, susah daging ayam nak melekat celah-celah gigi. Macam tu lah ayat dia. Kan? Mungkin pada pandangan dia macam tu. Kan? Yang lelaki tu pula, ya Allah, suka aku tengok mancung hidung dia, gigi dia. Dia suka bini yang gigi dia ke depan sikit. Dia suka. Nampak macam mana? Tak, itu masing-masing kita mungkin gelak, tapi itu hakikat. Suka tengok perempuan bergigi taring, geram. Ada kan? Macam tu kan? Ada kecantikan. Ada orang suka perempuan yang bibir tebal. Ada orang suka yang lelaki tu bulu kening dia lebat. Lebat betul. Lagi lebat pada misai ni. Ada orang tu dia suka yang international. Abang Ila, Abang Ima, Abang Ipal. Abang Ila tu Bangla, Abang Ima tu Myanmar, Abang Ipal tu Nepal. Macam tu lah. Dia suka yang international. Nak buat macam mana? Sebab mata berbeza-beza. Nabi kata tu pertama, li jamaliha. Kedua, li nasabiha, li hasabiha, keturunan dia. Yang cowok nak cari yang cowok juga, yang Banjar nak cari Banjar, kan? Tak, maksud keturunan ni Nabi sebut keturunan yang baik-baik. Ayah imam, omak ustazah, abang kan pegawai pejabat mufti, yang abang nombor 2 tu pejabat agama, abang yang nombor 3 tu kerja kat pusat falak, yang ketiga tu ustazah mengajar dekat sekolah dekat Jacob. Handa-handa adik-beradik Omak ayah pun baik. Yang ketiga, lima lihat, tengok harta kekayaan dia. Bukan sebab boleh kau sakau, kau sapu duit itu, bukan. Tapi dengan kekayaan dia tu kau boleh tahulah bajet kehidupan ini macam mana nak jaga dia. Dan yang keempat adalah kerana agama. Baca, dengar je ayah tu baca. Lepas tu apa makna dia baca? Sekarang saya nak tanya, apa yang kamu faham dengan ayat ni? Pandangan kamu tentang isu negara dan isu semasa sekarang. Dia membaca. Kebetulan yang dibaca tu surah tu tentang sedekah. Apa pandangan kamu? Sebenarnya itulah sedekah sekarang. Dekat situ je dah baca lah budak ni macam mana. Dia tadabbur Quran. Cuba kamu sebutkan kategori yang kedua. Soalan saya kategori ibadah. Sudah ibadah pula. Hara budak ni.
Kenapalah azab sangat nak kahwin dengan anak dia? Kawan aku tak macam ni pun, kan? Ya. Cuba kamu baca surah Fatihah sikit. Baca, saya nak dengar dia baca Fatihah. Alham, habis. Kan? Ya, tuan-tuan, kita galak macam tu lah. Kan? Dia membimbing ringan. Kamu tak mengaji? Ngaji. Last saya khatam awal. Bila kau khatam darjah 1. Lepas itu tak ngaji lah. Tu salah tu. Nampak? Tapi Nabi kata, kalau tak ada keempat-empat pun, paling tidak tengoklah, lihatlah agamanya. Dia tak kaya, dia tak handsome, keturunan pun tak baik, tapi tengok agama. Agama dia jangan dia semayang tak tinggal. Dia ni budak baik lah. Muka tak handsome, boleh adjust. Sebab agama dia dah bagus, muka tak handsome, boleh adjust. Bila hari-hari ambil wuduk, rupanya muka tu bersih, dia nampak. Keturunan dia tak baik, mungkin dengan tingkat ketaatan kepada Allah dan Rasul, lepas kahwin dia dapat melahirkan generasi keturunan yang baik-baik selepas itu. Harta pun tak ada, mungkin sebab tingkat ketaatannya kepada Allah dan Rasul, dan selepas dia berkahwin Allah murahkan rezeki dia. Banyak orang macam tu, kan? Dengan mawaddah, kasih sayang, memenuhi syahwat, suami isteri akan melahirkan dan mengembangkan zuriat keturunan manusia. Sebab dalam Islam perkahwinan ini ikatan yang suci. Berlainan dengan sesetengah fahaman, dia bolehlah on dulu baru kahwin. On bolehlah kan, buat benda-benda yang terlarang kemudian baru kahwin. Malahan ada yang dah duduk serumah, pemain bola sepak antarabangsa, penyanyi, pelakon, dah duduk serumah, anak dah 2-3 orang anak. Bila tanya bila nak kahwin, kami belum terfikir lagi soal kahwin. Anak 3 orang. Macam mana tu? Tapi Islam bukan begitu. Kita memelihara kesucian perkahwinan, kita memelihara kesucian keturunan salasilah, kan? Kita jaga betul-betul. Itu sebab prosesnya daripada awal, peminangan semua ambil kira, kan? Kemudian timbullah rahmah, kasih sayang yang murni yang tumbuh dari jiwa yang paling dalam, sehingga suami isteri merasakan kebahagiaan yang tidak bertepi dan ketenangan yang tidak terbatas. Dan suami isteri gemar bermusyawarah kerana saling menghormati, memahami dan keperluan kehendak masing-masing. Mak kita dulu tahu dah. Kalau orang tua sampai air bang, tahu dah. Dia memahami. Aduh, perut ni. Bang, kejap bang makanan sikit ni nak siap. Tahu dah suami itu nak makan. Orang dulu sekarang melantun bangap kan? Lapar pun tak makan. Bini tu pula sound balik bapak. Abang tak makan. Aduh, kan fail tu. Abang nak makan ke? Paling tidak kan, nak makan saya sedukkan. Bolehlah. Macam tu. Kadang-kadang suami bukan susah sangat. Lauk dia senang-senang je. Musyawarah. Sarapan pagi nasi lemak dengan telur mata kebau. Tengah hari nasi putih dengan telur masak kicap. Malam nasi putih dengan telur dadah, kau tuang juga kicap. Memang telur. Malam tu laki kau tidur berdongku keluar telur. Dek banyak telur daripada pagi. Kan? Dek hanya mulut laki. Kan? Senang ustaz. Ekonomi sekarang nak merudum telur je. Sekarang lauk telur pun dia dah tukar dah dalam buku menu tu. Lato-lato. Dia kata macam tu. Lato-lato goreng. Lato-lato dadah dia. Macam itulah sekarang, kan? Jadi apa-apa pun dalam nak membina keluarga yang bahagia, ujian itu tadi tidak boleh kita pandang sepi.
Pertama, cara hidup. Cara hidup macam mana kita nak bina keluarga kita. Nak bahagia ni, keluarga bahagia, titian ke syurga. Dia bahagia tapi menyalak pada pagi, malam menyanyi karaoke, mengamalkan budaya berjoget-joget, berhibur 24 jam. Cuba cek balik cara hidup. Saya sebolehnya nak membina, saya nak membentuk anak-anak saya supaya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Dia cakap seawal usia anaknya 7 tahun dah diajar masuk pertandingan bintang kecil, kan tak kena. Pertandingan menyanyi nak masuk, oh bahal. Contohlah, sebab dia yang cakap nak membentuk generasi yang soleh-solehah, kan? Dia yang cakap tadi. Kemudian ada ujian-ujian apa lagi dalam keluarga? Itulah dia. Ujian yang pertama, ujian bila dah berkeluarga ni, ujian mertua. Dengan mertua macam mana nak buat baik, komunikasinya dia tak pandai bawa diri, ya bisu ke budak ni. Tu sebab bila dah nikah ni, nak beritahu sikit, bila dah nikah ni kalau nak buat lah, kalau boleh lah, lepas selesai akad nikah, dah baca, dah sign lafaz taklik semua dah selesai, ayah dengan mak pengantin perempuan duduk menghadap pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Pengantin perempuan tu anak dia. Beginilah ayah anda dengan ini, dengan rasminya menyerahkan anak ayah kepada kamu untuk kamu jaga. Tolonglah jaga, tegurlah dia kalau dia buat salah. Tapi kalau boleh ayah minta tolong jangan dipukul dia. Ayah sendiri pun tak pernah jentik dia. Wah, dia melasah budak tu sampai lunyai masa kecil tu. Tapi ayat dia macam tu lah, nak bagi tahu supaya jangan suami tu pukul anak dia. Kalau boleh tegurlah baik-baik, insya-Allah dia ni mendengar cakap. Kamu dengar cakap suami kamu, ayah dah amanahkan ni. Dan kemudian kalaulah ditakdirkan anak ayah ni rindu nak jumpa mak dengan ayah, janganlah kau larang dia balik jumpa mak dengan ayah ya. Bila cakap macam tu, lelaki tu merasap dalam kepala dia sepanjang perkahwinan dia. Ramai yang tak buat benda tu, kan? Baiklah ayah, insya-Allah segala nasihat ayah dan pesan ayah tu saya akan ingat. Sentuh. Ini tak habis akad nikah, zup hilang, baring kat jalan kereta api ambil gambar. Nak mampuilah aku orang baring kat jalan kereta api, tunggu kereta api dekat sikit baru ambil gambar, kan nak mati tu. Yang seorang tu pergi kat masjid tu, masjid yang lawa kan, saya angkat gaun kayak ini. Abang Haji tu ambil wuduk dah 8 kali basuh muka tu. Kawan tu pakai baju pengantin jarang pula kan. Ya, dan kemudian dah kahwin, dah nikah, pergilah ziarah rumah pak saudara, mak saudara, belah suami, belah isteri, pergi campur pak saudara, mak saudara. Orang Negeri Sembilan dulu kalau pergi tu bawa bokor. Bawa bokor ni, bawa dodol tu ada bekas tu, kemudian pergi rumah orang, dodol tu dia ambil, bekas tu dia letak duit. Sekarang tak payah, pergi tu ziarah tu bawa lah buah tangan, maksudnya tu bukan bawa bokor, bawa buah tangan. Ni mak lang, ni adik mak. Oh iya ke? Yang ni maksud adik mak yang kecil sekali. Yang ni Pak Long, ni Pak Ngah. Oh, kenal lah. Nak pergi rumah ni, rumah belah perempuan pula, kenal semua. Macam tu. Itu sebab orang dulu kahwin cuti 2 minggu sebab tu. Ni cerita dia berambus bila negara honeymoon. Bodoh lah. Apa dah nak mati benar lah, tak sampai berjalan lepas ni. Yalah tak tahu, tapi pergi ziarah silaturahim tu mustahak dulu. Yang bunda-bunda yang belum kahwin ni dengar ni cakap ni pesan. Kau jangan ikut perangai abang-abang, akak-akak kau dah kahwin yang tak buat sombong sendiri. Dengar ni cakap.
Iya tuan-tuan, raya pun tak nak balik kampung, tak nak campur saudara mara. Apa cerita? Kan? Iya tuan. Sebab tadi ujian mertua, ujian ipar dengan ipar tak ngam. Bila daripada mula kahwin lagi dah tak campur, macam mana? Kemudian ujian duit, dah kahwin hutang banyak, kan? Dah kahwin pendapatan tak seberapa. Kemudian ujian anak pula, kahwin-kahwin tak beranak-anak, ataupun kahwin beranak aja pula, pun ujian juga. Ada tak duit nak bela anak ni? Kemudian gaya hidupnya, tiada ilmunya, tiada adab yang diterapkan dalam keluarga, tak ada peraturan, komitmen macam-macam. Kemudian dah kahwin pun tak jaga ikhtilat. Macam tu dia sebelum kahwin, macam tu juga dia selepas kahwin. Sama ya, bebas, macam tak ada apa-apa. Itu masalah hari ni. Saya kalau boleh dah kahwin nanti, saya tak nak you control I. Pijak sekali perempuan ni. Banyak kau. Mana boleh macam tu? Suami pun, abang sebagai suami, abang bebas melakukan apa saja. Mak pula dah. Tak juga, kan? Malam ni abang boleh lewat sikit, abang kerja. Nanti kalau apa tak payah tunggu abang. Okey bang, janganlah selalu sangat balik lambat. Sian saya. Setakut tidur seorang. Macam tu kan? Bayangkan dah 20 tahun cakap ayat macam tu lagi. Steady tak steady? Janganlah balik lambat. Dah 20 tahun nak balik lambat. Gitu kan? Kan? Macam tu lah. Jadi apakah kuncinya? Keluarga bahagia titian ke syurga? Tentulah ada cara-caranya, tentu ada kuncinya. Pertama, kunci rumah. Sistemkan rumah tangga dengan sistem Islam. Abang, bangun bang, jom kita subuh berjemaah. Mulakan dengan solat. Ni tak, kadang-kadang orang perempuan dia bangun, dia semayang sendiri dulu, janji dia lepas, macam dia seorang nak masuk syurga. Bangun ambil wuduk, dia tengok lelaki dia, Allah, bismillah, macam tu lah, khusyuk, tawaduk. Assalamualaikum. Dia lap, dia tengok lelaki tak kata neraka lah orang tua ni, hawa sedap kau. Kejutlah suami tu, abang bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu lah kaedah kejut, sudahnya dua-dua tak subuh. Suami pun tanya, kau ni mengejut ke mengajak? Nak mengajak lah, ngajak solat. Iyalah kejap. Kejutkan anak. Ada anak, pergi, tak apalah, abang pergi mandi sekejap, siap pergi kejutkan anak kita. Ada yang silap, kesian abang, anak kecil lagi, sebab kecil lagi kena ajak semayang berjemaah. Nabi kata, didiklah anak-anak kamu solat seawal usia 7 tahun. Dan apabila 10 tahun dia tidak solat, maka rotanlah dia. Nabi aja suruh didik daripada 7 tahun. Kalau 10 tahun tak solat, baru rotan. Bukan tiba-tiba umur 10 tahun suruh solat, sedangkan pada dulu tak ajar dia solat. Faham? Kejutlah anak pun muka toyol. Kenapa lah? Tak apa, paksa. Kena semayang jemaah dengan ayah. Nabi kata, bezakan rumah tangga kamu, rumah kamu dengan kuburan. Apa beza? Apa yang sama? Kalau rumah tidak dialunkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran, sudah tentunya rumah itu tidak ada beza dengan kubur.
Maka salah satu nak mengalunkan bacaan ayat suci Quran selain pada mengaji Quran, solat berjemaah, bangun subuh. Ayahnya pun dah siap semua, dah bersedia dah ya. Allahu Akbar. Anak kat belakang, wui ada gema je. Macam ada speaker mana. Ayah ibu macam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku, kaulah imamku. Sampailah ayat berjung waladdallin. Anak, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak mana tahu ayah nak baca tu. Tak apa, jadi imam. Betul. Habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semua keluarga istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu doa pula. Sebiji macam doa majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya aku sayangkan istriku, ya Allah. Anak tu pandang mak dia. Ya mak dia pandang depan, sibuk lah. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Lung, nama kau lah Lung. Oh, anak. Aku juga sayangkan anakku yang kedua Angah, ya Allah. Angah, nama kau Angah. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga Alang, ya Allah. Tahu tak apa, dia jawab. Tengok, doa dipaham sampai ke hati. Kalau ada hajat tertentu, ya Allah, anak sulung kami ini harapan keluarga, ya Allah. Si Alung pandang adik dia. Dia bakal menduduki SPM bertahun ini, ya Allah. Berikanlah dia 12A, ya Allah. Alung dah berubah muka. Kenapa Long? Angah tanya. Subjek ambil 9 ni. Macam mana dapat 12? Itu yang pucat Long tu. Ayah pun tak tahu nak ambil dua subjek. Tetapi kan di tengah kadang-kadang ada masjid-masjid kan. Dia ada satu style doa. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirin. Zira. Ya awal juga kan sultani ramtak sakati kawan sultani yang belakang amin amin, ya kan. Orang perempuan kena dengar, jangan biar suami doa macam tu. Ya Allah, kau berikanlah aku, ya Allah, aku dah lama lagi, ya Allah, pemudahkanlah urusanku, ya Allah. Bini kat belakang, amin amin ya Allah, amin ya Rabb, makbul. Jadi orang perempuan sebelum amin dengar. Kalau dengar ya Allah, kau berikanlah aku, ya Allah, mesti kat belakang kuat sikit. Tentu
Kalau suami tegur, nak tegur isteri dalam doa paling sesuai. Sebab kadang-kadang orang perempuan ni tak makan tegur ke depan, tegur di hadapan Allah. Ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku ya Allah. Isteri kat belakang, apa hal ni? Sesungguhnya dia seorang yang degil ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama. Menyawat, tetap menyawat. Tu menyempah tu. Kan? Doa. Betul. Baca Yasin sesama. Dah semain subuh, dah doa, sarapan, makan sama-sama. Betul. Solat sama-sama. Okey. Right. Makan sama-sama. Asalah sebab dalam makan, perbuatan makan tu. Contoh, panggil suami last sekali, anak-anak dah hidang semua, makan semua. Anak tak adalah ramai sangat, kami je tu dalam 10 orang tu. Kan, pinggan mana dia dah duduk, dah apa semua. Lalu pergi panggil ayah, makanan dah siap. Ayah pun datang. Bila ayah datang aja, ayah duduk je, langsung terbalikkan pinggan, langsung sendukkan nasi panas-panas letak. Orang tu dulu macam tu. Saya ni nampak yang bodoh ni tua sebelum usia. Waktu makan dulu, ayah dia dah ready macam ni. Okey, anak ayah, lalu baca doa. Ayah huzur ni, gurau pula. Nampak? Lepas tu makan. Anak ni, bah, nak telur tu sikit. Cubit telur letak dalam pinggan anak, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Isteri pun minta, bang, nak sayur tu sikit. Senduk. Kalau abang suap, anak nampak. Biar anak nampak, kau isteri aku kan. Kamu, yelah. Dia pun buka, dia suap, ngap. Anak yang tak pernah tengok kat meja makan tu, yo. Bahagia. Itu saya cakap tadi. Makan sama-sama, tidur sama-sama. Itu masalah pada orang yang dah mula meningkat usia. Yang muda tak ada hal, memang tidur sama, tak boleh dipisahkan. Yang tua, makin tua makin jauh. Mula-mula dalam bilik, luar bilik. Lama-lama dalam bilik, yang suami kat ruang tamu. Jangan. Tidurlah sama-sama. Nak Ustaz? Kentut kerjanya. Bang, boleh tak bagi saya tidur dulu baru abang kentut? Macam tu lah. Betul. Lepas tu dia berdengkur lah Ustaz. Tidur dulu. Iya. Kadang-kadang isteri berdengkur boleh tahan. Apa salahnya tua-tua? Yang tua-tua pergi tidur luar. Menyemak. Dia halau suami ni. Dah lah tak ada toto. Tidur atas lantai, atas kapet. Selimut taklah ada. Tarik kain ihram balik umrah. Selubung dah macam jenazah pun. Jangan. Tidur sesama. Nabi dulu dengan isteri bekerja-kerja, bergurau-gurau, main lumba lari lagi. Main nak kerja-kerja. Tapi janganlah kat luar rumah, jiran nampak. Kat dalam kan tengok kat luar, hal tu siap kan. Contoh kan. Ni bergurau-gurau kan. Lepas tu tak lama tu semua telefon. Halo, apa dia ya? Kau kumpul adik-beradik balik rumah. Ada benda ayah nak bincang sikit. Pahal semua balik. Pahalnya ya macam ni lah. Ayah terpaksa cerita benda ni sebelum benda jadi lagi. Awak lah berat sangat. Kau tu berat lebih muatan. Dia cakap dengan turun lah bini. Daripada situ sampai ke rumah ni 35 km. Tolak rambut kembar. Sampai kat taman perumahan, jiran-jiran nampak semua tutup tingkap, tutup. Esok orang pun tegur suami ni, "Mat,
Malam tadi kau yang tolak motor tu Mat. Aku kenapa? Kau jaga-jaga Mat. Kenapa pula? Aku tengok ada lembaga ikut kau malam tadi. Itu bukan lembaga, tu bini aku. Itulah tu. Kembang tu salah. Yang pertama, saya kata dia kunci rumah, sistemkan rumah tangga dengan sistem Islam. Solat sesama. Kita nampak kecil benda tu. Kita dah meninggal dunia, dah dalam kubur 5-6 tahun selepas itu, ataupun selepas itu anak kita kahwin. Malam pertama anak kita, boleh tak lagi esok kita dah kahwin ni, kita solat subuh berjemaah ya? Boleh. Kenapa pula abang tanya? Bukan apa, arwah abah dengan arwah mak dulu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Kunci pejabat. Tadi kunci rumah, kunci pejabat. Kunci pejabatnya apa? Nabi dah sebut, carilah rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dalam perutnya. Nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Jaga, tolong jaga. Kan? Itu sebab kadang-kadang minta maaf cakap, saya dah kaji dengan sempit, hidup dengan mati.